Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada siri yang kedua ni kita melanjutkan perbincangan setelah mana pada sesi yang lepas kita telah pun mengambil mukaddimah beberapa perkara yang mesti kita faham berkenaan dengan manhaj salaf dalam kita berinteraksi dengan golongan yang menyimpang. Ini cara ataupun kaedah untuk kita memahami nas-nas atau dalil yang datang daripada salaf. Berkenaan perkara ni, apa dia? Yang pertama kita sebut ialah yang pertama mestilah istiqra'. Mesti kita melakukan penelitian kepada semua teks, semua dalil dan melakukan timbang tara terhadap riwayat-riwayat yang datang daripada salaf berkenaan dengan sikap mereka terhadap orang yang dianggap menyimpang. Sebab apa? Kerana kalau kita tidak buat begini, kita mungkin hanya ambil satu dua perkataan mereka, lalu kita buat hukum am. Sedangkan perkataan itu atau fatwa itu mungkin datang untuk qadiyah muayyanah, untuk kes yang khusus, atau untuk individu tertentu dengan keadaan tertentu. Lalu kita telah buat metod ataupun manhaj yang salah atas nama salaf. Dan ini banyak berlaku dalam kalangan golongan ghulatut tahdzir. Golongan yang melampau dalam melakukan tahziran. Mereka selalu ambil 2-3 perkataan salaf yang menunjuk yang keras atau yang syadid, lalu mereka jadikan itu sebagai manhaj dan menolak riwayat-riwayat yang lain. Dan juga berlaku pada golongan yang tafrid, golongan yang cuai. Mereka mengambil pula nas-nas yang berbentuk bermudah-mudahan dengan golongan yang menyimpang, lalu mereka jadikan itu sebagai manhaj. Ini juga ada berlaku. Ya. Yang kedua kita sebut hari itu apa dia? Bahawa seorang ulama salaf itu boleh jadi dia mengeluarkan satu perkataan atau tahziran yang keras dengan tujuan untuk mubalaghah, dengan tujuan untuk melampau-lampau, sengaja untuk dia mentahzir orang awam daripada perkataan atau fatwa yang salah. Seperti mana datang daripada perkataan salaf tahziran yang keras terhadap ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang tersilap dalam isu iman yang disebut golongan murji'atul fuqaha. Tujuannya kerana mereka yang tersalah ini adalah golongan-golongan ahli ilmu, fuqaha, dan ditakuti orang awam mengikut kesalahan mereka. Maka datanglah tahziran itu. Dan menjadi ulama salaf tak maksudkan orang itu. Mungkin dia kata perkataan ini diucapkan oleh orang yang jahil, oleh ini ucapan orang yang pendusta dan sebagainya. Tetapi boleh jadi salaf sendiri tidak menghukum individu yang sebut perkataan itu jahil atau pendusta. Seperti yang berlaku kepada Abil Azhar An-Naisaburi, Ahmad ibn Zahir. Tok guru dia Yahya ibn Ma'in sampai ke satu riwayat hadis, ya. Dan hadis itu dia anggap hadis yang salah. Dia kata siapalah pembohong yang riwayat hadis ni. Jadi anak murid dia dalam majlis tu, Ahmad ibn Zahir, dia kata akulah. Ahmad kata adapun kamu sendiri, kamu bukan orang yang bohong. Bukan orang yang tersalah. Maknanya tujuan dia cakap macam itu ialah untuk mentahzir kesalahan. Jadi boleh jadi ulama salaf mengeluarkan satu tahziran secara keras ayatnya, tetapi secara umum mutlak, tidak secara khusus mesti kena kepada individu. Kan? Dan ini sebenarnya praktikal ini banyak kita boleh ambil faedah. Terutamanya apa yang ulama salaf ucapkan berkenaan dengan Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu juga termasuk dalam kategori ini. Sebab Abu Hanifah imam.
Jadi kadang-kadang tahdiran mereka terhadap Abu Hanifah tu dia pengguna perkataan-perkataan yang keras, yang syadid supaya orang tidak ikut kesalahan beliau dalam masalah iman, dalam masalah irja'. Dan yang ketiga kita kata indan nazar fi maqalatihim wa mawaqifihim la budda min i'tibar al-fawariq az-zamaniyah wal makaniyah wal haliyah. Mesti juga kita mengambil kira perbezaan dalam kita meneliti ucapan-ucapan dan sikap ulama salah terhadap golongan yang menyimpang ini. Kita kena perhati situasi dari sudut masa, tempat dan keadaan. Ya. Karena ulama salaf meraihkan perbezaan tempat. Dari segi tempat, adakah tempat tersebut telah tersebar padanya bid'ah atau belum? Ya. Seperti mana bila ditanya kepada Imam Ahmad, adakah kita perlu menzahirkan permusuhan kepada orang yang kata Quran makhluk? Lalu dia tahu orang yang tanya tu ialah orang daripada negeri Khurasan. Lalu dia kata ahlu Khurasan la yaqawuna hadha. Orang Khurasan tak mampu buat ni. Maksudnya kalau aku suruh bagi fatwa untuk mereka menzahirkan permusuhan terhadap orang yang mengatakan Quran makhluk, mereka tak boleh buat pun. Jadi sia-sia. Yang boleh kita buat ialah ingkar mungkar secara baik. Mereka membezakan individu. Individu-individu macam yang datang daripada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhumah, bahawa seorang lelaki datang tanya dia, adakah orang yang bunuh orang ni boleh bertaubat? Ibnu Abbas kata tak boleh, tak ada taubat. Kalau dah bunuh orang berdosa, tak ada taubat dah. Yang seorang datang pula orang kedua, dia kata ya boleh taubat. Anak murid dia heran, dia kata orang yang pertama mai dekat aku tadi tu, dia tu orang yang belum bunuh tapi dia sekarang ni tengah marah dan dia ada orang yang dia target. Yang kalau aku kata tadi ada taubat, dia pergi bunuh. Dan yang kedua mai tadi tu, dia tu dah pernah bunuh orang dan dia insaf dan dia nak bertaubat. Dia menyesal. Jadi aku kata ada taubat. Jadi bila dia pergi check balik dua orang tadi, betul sungguh macam Tok Guru dia kata. Kan? Jadi nampak tanda-tanda itu. Jadi mereka meraihkan fiqhun nafs, memahami jiwa manusia. Sebab itu ulama Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, ataupun Imam Rafi'i kata wa yajuzu lil mufti an yushaddida fil jawabi bil lafdhin huwa muawwalun indahu zajran wa tahdida fi mawadhi'il hajah. Bagi mufti itu harus untuk dia mengetatkan fatwa dan jawapan dengan lafaz yang ada padanya takwil. Ya. Secara ugutan dan larangan dan cegahan pada tempat-tempat yang perlu. Dia boleh. Bahkan kita boleh ambil fatwa yang ringan bagi orang atau ulama kata orang yang dah terkena, yang dah ibtila dengan sesuatu. Dibenarkan kepadanya untuk dia bertaklid kepada yang kata yang harus. Kan? Dia kata, Ustaz, saya hari tu pergi makan, kan? Dia tak tahu kata daging babi. Kan? Dia pun kata kedai tu makanan halal. Kami pun masuk makan. Nak buat macam mana? Kan? Takkan, memanglah dalam mazhab Syafi'i nak kena samak mulut. Tapi sanggup ke? Kan? Jadi, kita mungkin boleh ambil fatwa dalam mazhab Syafi'i juga yang mengatakan najis babi tadi tak perlu disamak, cukup dibasuh, dikumuk dan sebagainya. Mulut tadi. Pasal dia dah terkena dan susah untuk dia nak buat yang kuat asal. Tapi kalau orang yang belum terkena, kita habaq tak siap. Ni jaga-jaga. Kalau makan daging babi, mulut tu nak kena bubuh yang tanah, supaya dia tak makan. Kan? Dan kita pilih fatwa. Kan? Dalam perkara selama mana dia bukan benda yang qat'i lah. Bukan benda yang qat'i, benda yang dhanni. Kan? Bahkan
Ulama salaf membezakan di antara orang awam dengan orang yang belum sampai hujjah dengan orang yang telah tegak hujjah. Orang yang diketahui dianya adalah orang yang elok keislamannya, yang tidak sengaja tersilap melakukan kesilapan. Ditanya kepada Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab berkenaan dengan ulama-ulama besar yang terdahulu yang tersilap dalam masalah-masalah tawassul, istighathah dan seumpama dengannya. Sedangkan benda-benda ni ada di antaranya boleh menyampaikan kepada syirik akbar. Jadi adakah mereka ni macam mana? Kata Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab, dia kata mereka ni semua adalah ulama Islam yang dipercayai nukilan-nukilan mereka dan kita mengambil, kita mengiktiraf ilmu mereka. Kerana mereka ni telah diketahui keelokan keislaman mereka. Dan mereka tidak terjebak ke dalam kesalahan ni melainkan kerana kesilapan yang tidak disengajakan, bukan kerana menentang dalil. Allahu Akbar. Ada tengok. Cari uzur. Tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, "Idza ta'azzara iqamatul wajibati min al-ilmi wal jihadi wa ghairi dhalika إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يثبت حكمها في نظيرها فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات نسأل الله العافية. Kami kata jikalau tidak dapat ditegakkan kewajipan-kewajipan syarak daripada menegakkan, menyampaikan ilmu dan jihad dan lain-lain, melainkan dengan orang yang ada padanya bid'ah yang mudarat bid'ahnya lebih ringan berbanding mudarat meninggalkan perkara wajib tersebut, adalah menghasilkan maslahah wajib dengan adanya mafsadah yang marjuhah, mafsadah yang ringan, yang kalah bersama dengannya itu lebih baik daripada sebaliknya. Oleh sebab itu adalah ucapan pada isu seperti ini ada padanya perincian, dan kebanyakan jawapan-jawapan Imam Ahmad dan selain beliau daripada imam-imam salaf datang dalam bentuk menjawab soalan penanya yang telah diketahui akan yang ditanya akan keadaan penanya itu, atau keluar sebagai satu ucapan kepada orang tertentu yang telah diketahui keadaannya, maka ia seperti qadiyah a'yan, isu khusus, kasus yang khusus yang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hanya boleh disabitkan hukumnya kepada kes yang sama dengannya. Sesungguhnya ada golongan yang menjadikan perkara ini sebagai umum, lalu mereka menggunakan hajar, boikot dan ingkar dalam perkara yang tidak disuruh, maka ianya tidak wajib, tidak juga sunat. Bahkan mereka meninggalkan yang wajib atau sunat dan melakukan perkara yang haram. Kerana kononnya orang tu ada bid'ah sikit, tak boleh terus kita nak ambil faedah langsung daripada dia. Maka ditahzirlah sungguh-sungguh. Sedangkan kawan tu mungkin melakukan jihad menentang perkara bid'ah yang lebih besar masalahnya, atau dia tu pendakwah yang menyeru kepada Islam, melawan kufur dan syirik.
Ya. Macam kalau kita kata Dr. Zakir Naik, hafizahullah. Ya, mungkin ada beberapa isu yang kita tak setuju dengan dia, yang kita anggap benda tu tersilap, tersalah. Mungkin mencapai perkara itu bagi kita ianya bid'ah. Tak apalah, kita ingkarlah benda tersebut. Tapi janganlah sampai kerana kita nak ingkar kesilapan dia, kita terus tahzir dia secara total, kita merosakkan jalan dakwahnya sehingga menyekat daripada orang masuk Islam. Sedangkan kita sendiri tak mampu nak ganti tempat dia. Kita sendiri tak mampu nak ganti tempat dia. Maka menyebabkan kita melakukan perkara yang haram. Jadi yang konon-kononnya geng Salafi yang tahzir ini, mereka ingat mereka buat benda yang wajib ataupun sunat ataupun yang disukai syarak, tapi hakikatnya mereka buat benda yang haram. Kan? Sebut Salafi pasal benda jadi banyak dalam golongan Salafi. Golongan lain pun ada juga. Kan? Geng-geng Aswaja, kerana tak setuju dengan Zakir Naik, sanggup bersekongkol dengan Hindu. Kan? Ini apa ini? Di mana walak, di mana barak? Kan? Adakah orang yang mengucap 2 kalimah syahadah sanggup buat benda macam ni? Nas'alullah al-afiyah. Hanya kerana Ibnu Hajar, An-Nawawi dan seumpamanya ada kesilapan-kesilapan takwil sifat dan sebagainya dalam kitab-kitab mereka, adakah kita nak kata jangan baca kitab ni, bakar buang? Ni berlaku dulu. Ada golongan yang bakar kitab Imam Nawawi, Ibnu Hajar atas dasar ada bid'ah konon-kononnya, padahal ya bid'ah bukannya benda ijtihadiyah, kan? Dan ada benda yang memang bid'ah sungguh tapi mereka ma'zur, diberi uzur atas kesalahan tersebut. Bukan sengaja mereka nak melawan nas, bukan sengaja mereka nak mencabar nas. Subhanallah. Ya. Mereka tersalah dalam ijtihad. Tetapi dibandingkan kesilapan yang sedikit ada dalam kitab-kitab mereka itu, kebaikannya lebih besar, lebih banyak. Kan? Daripada engkau pergi bakar Fathul Bari dan sebagainya, baik engkau bakar Fususul Hikam, Futuhat Makiyah, hak yang memang terang-terang kufurnya lebih banyak daripada imannya. Kan? Ini di antara perkara yang kita kata menyayat hati kerana tidak faham kaedah syar'iyah. Demikian juga dibezakan mengikut keadaan dan zaman. Zaman, keadaan semasa. Ya. Macam Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sendiri. Dia bagi fatwa, dia kata menghiasi mushaf itu adalah bid'ah. Buat mushaf cantik itu bid'ah. Tapi bila pemerintah dia sendiri buat mushaf, Yahya mushaf, ya, dia kata biar pilah. Itu bukan kau keluar fatwa bid'ah kah? Dia kata daripada pemerintah ni duk pi buat buku, terbit cetak buku-buku syair apa semua cantik, biar dia pun terbit mushaf cantik. Kan? Nampak tak pertimbangan yang perlu dia ambil kira. Kan? Janganlah kata benda tu bid'ah. Lepas tu pemerintah pun seronoklah. Depa kata benda ni Maulid Nabi ni bid'ah, tak boleh buat. Jadi kita mansuhlah Maulid Nabi ni. So hak yang bajet kita nak buat Maulid tu, kita buatlah apa konsert menari ke apa. Allahul musta'an. Kan? Jadi ada keadaan tertentu kita kata macam Ibnu Uthaymin kata, zikir jama'i lepas sembahyang bid'ah. Tapi kalau kita pergi habaq dekat satu orang, dia ni memanglah dah pemalas sembahyang jemaah. Dia memang duk cari alasan tak mahu pergi masjid, tak pergi surau. Kita pergi habaq lagu tu dekat dia, dia kata, ni dia lah peluang aku. Pasal apa tak pergi masjid dah lah ni? Orang masjid tu bid'ah, depa lepas sembahyang zikir jama'i. Mengarutlah. Kan? Mengarutlah. Bid'ah zikir jama'i tu kau boleh elak. Bukannya mereka paksa, bukan mereka cekik engkau, mereka ikat engkau untuk zikir dengan mereka. Kalau kau nak belah lepas tu pun tak ada siapa nak. Sekat mereka jeling-jeling pandang-pandang itu je. Mereka pun sama naik ya belah lepas tu. Kan? Jadi janganlah kerana kita ni konon-kononnya nak mencegah mungkar, kita menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.
Itu poin dia. Sebab kaedah dalam mencegah mungkar, syaratnya dia tidak menimbulkan mungkar yang lebih besar. Tak menimbulkan mungkar yang lebih besar. Hanya kerana tak suka orang Ikhwanul Muslimin, tak suka apa, memanglah Ikhwanul Muslimin ni manhaj dia bid'ah. Manhajuhum bid'i, kata guru kami, hafizahullah. Tapi adakah disebabkan mereka ada manhaj bid'ah ini kita sanggup meredai mereka dizalimi oleh golongan sekularis, golongan etis, golongan nasionalis yang memang tak beriman dengan agama langsung? Mereka ni beriman dengan Islam, cuma mereka tersilap dalam ijtihad dibanding dengan musuh mereka yang sekular, musuh mereka yang memang tak nak agama. Adakah kita boleh bersekongkol dengan orang yang terang-terang menolak agama hanya kerana kita konon-konon nak lawan orang Islam yang ada bid'ah? Ini tak masuk akal. Ini bertentangan, berseberangan dengan manhaj ahli sunnati wal jamaati. Tak. Kita tengok Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, macam mana dia dengan musuh-musuhnya. Ha? Kata para ulama, diceritakan bahawa bila dia keluar daripada penjara, orang pun mula duduk main dekat Ibn Taimiyah, kan, dan minta maaf dan sebagainya. Lalu dia kata, qad ja'altul kulla fi hillin mimma jara wa kana yanha an yu'dha ahadun bisababihi bi ayyi naw'in min al-adha al-qawli aw al-fi'li. Dia kata, aku maafkan semua yang terlibat. Kan? Ya. Sehingga kan dia kata, Ibn Taimiyah kata, hadha alladhi fa'aluhu qad yakununa muthabina alaihi ma'jurina fih. Dia kata kat murid-murid dia, boleh jadi mereka hak tangkap aku, penjara aku semua ni, mereka dapat pahala. Mereka dapat pahala. Mereka tak terkejut beruk anak murid dia. Terbeliak biji mentah mereka. Kan? Terkejut mereka dengar, tersedak. Kan? Mereka kata apa? Mereka kata, kan? Mereka kata, fatakunu anta 'ala al-batil wa hum 'ala al-haq. Habis tu kalau macam tu, maknanya kamu ni salah lah, mereka lah betul. Ajaran kau ni batil. Ajaran mereka lah hak. Ibn Taimiyah kata, mal amru kama taz'umun. Bukan macam tu. Fa innahum qad yakununa mujtahidina mukhti'in. Fafa'alu dhalika bijtihadihim. Wal mujtahidul mukhti' lahu ajr. Ibn Taimiyah kata, boleh jadi mereka buat benda ni kerana mereka mujtahid, tersilap. Mereka ingat mereka betul. Dan mereka menyangka berdasarkan ijtihad mereka, aku ni salah. Aku ni orang sesat. Aku ni orang bid'ah. Mereka bukan nak menyokong bid'ah dan menolak sunnah. Tetapi mereka juga sama macam kita. Nak menyokong sunnah, nak menolak bid'ah. Tapi mereka menyangka yang bid'ah itu sunnah, yang sunnah itu bid'ah. Itu kesilapan. Ibn Taimiyah kata, mereka ni tersilap ijtihad. Jadi orang yang tersilap ijtihad dapat satu pahala. Bukan bermakna kita ni salah, tak. Kita mungkin lebih betul. Mungkin kita dapat 2 pahala. Ya, kerana ijtihad kita betul. Ya, tapi tak bermakna pihak yang berseberangan dengan kita tu mesti confirm berusaha masuk neraka, tak. Apa dalil Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah masalah ni? Tengoklah apa yang berlaku di zaman as-salafus salih, pertempuran antara kem Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin radhiyallahu anhu dengan kem Amirul Syam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ini sampai bertumpah darah, bertikam, berbunuh-bunuhan. Pun ahli sunnah wal jamaah kata, kita nataradda anil fariqain. Kita mengucapkan radhiyallahu anhum kepada kedua-dua pihak. Tak ada kita pilih bulu. Ya, mana yang betul dapat 2 pahala, mana yang salah 1 pahala. Walaupun sampai ke tahap menumpahkan darah orang Islam. Allahu akbar kabira. Ya.
Kalau nak dibandingkan segala fitnah yang datang lepas daripada zaman sahabah radhiyallahu anhum, tak ada lah yang boleh standing dengan apa yang berlaku di zaman mereka daripada fitnah perang Jamal dan perang Siffin. Subhanallah. Ya. Jadi kita kena tengok, sebab bukan semua orang yang buat bid'ah ni jahat. Ya. Ada orang yang buat bid'ah kerana dia zindiq, kerana dia orang yang pura-pura masuk Islam, memang nak merosakkan Islam. Macam golongan Batiniyah, macam Syiah Rafidah, macam golongan Wahdatul Wujud yang mengasaskan Wahdatul Wujud. Masalahnya, nah ini jelas. Tu pun kita boleh tengok macam mana Ibn Taymiyah bermuamalah dengan mereka. Kan? Tengok Ibnu Qutaybah rahimahullahu ta'ala kata apa berkenaan dengan keadaan di zaman dia. فإنه ربما ورد الشيخ المصر فقعد للحديث وهو من الأدب غفل ومن التمييز ليس له من معاني العلم تقدم سنه فيبدأونه قبل الكتاب بالمحنة فالويل له إن تلعثم أو تمكث أو سعل أو تنحنها قبل أن يعطيهم ما يريدون فيحمله الخوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له على أن يعطيهم الرضا فيتكلم بغير علم ويقول بغير فهم فيتباعد من الله في المجلس الذي أمل أن يتقرب فيه منه وإن كان ممن يعقد على مخالفتهم سام نفسه إظهار ما يحبون ليكتبوا عنه وإن رأوا حدثا مسترشدا أو كهلا متعلما سألوه فإن قال لهم أنا أطلب حقيقة هذا الأمر وأسأل عنه ولم يصح لي شيء بعد وإنما صدقهم عن نفسه واعتذر بعذره الله يعلم صدقه وهم يعلمون أنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يسأل ويبحث ليعلم كذبوه وآذوه وقالوا خبيث فاهجروه ولا تقاعدوه أفترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمر أصل التوحيد الذي لا يجوز لنا أن يجهلوه وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة كان يجب أن يبلغ فيه هذه الغاية فكيف وهم لو سئلوا من أين قلتم ما رجعوا في ذلك إلى وثيقة من حديث يأثرونه أو قول إمام من العلماء يحسن التقليد مثله أو قياس يضطردونه وإنما هو رأي رأوه وقد يخطئ الراوي وظنوه وأجهل الناس من جعل ظنه لله دينا. Keadaan zaman dia kata, jadi zaman dia itu kalau datang satu orang syekh ke siapa ke yang nak mengajar ilmu, yang di bawah ni orang-orang yang nak menuntut ilmu ni tanya dulu soalan. Kalau dia bagi jawapan yang mereka suka, yang selera, mereka terima. Walaupun jawapan tu mungkin tidak diberikan secara teliti dan tidak bersandar kepada dalil yang sahih. Tapi kalau syekh tu bagi alasan dia belum dapat jawapan lagi atau dia minta tempoh untuk mengkaji dan sebagainya, mereka terus kata, syekh ni memang tak boleh pakai. Mereka tahzir dia. Mereka hajar dia, pulaukan dia. Ya. Jadi inilah perangai yang berlaku di zaman dulu yang bawa sampai zaman lah. Ya. Ya. Sampai zaman lah. Tengoklah kan. Depa jadikan depa pula uji Tok Guru kan. Tok Guru kalau dia di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah nak uji apa? Kan? Kalau dia memang ahli bid'ah, kita akan cerita cara nak kita berinteraksi dengan memang orang yang jelas-jelas ahli bid'ah. Baik. So ini adalah mukaddimat yang kita ambil daripada cara kita nak faham perkataan, riwayat dan juga mauqif sikap ulama salaf. Mesti meraihkan perkara-perkara ini. Ada 3 ke 4 perkara yang kita sebutkan ini mesti diambil kira bila kita membaca kitab ulama dan diceritakan dalam itu tentang perkataan ulama salaf mentahzir ahli bid'ah atau mentahzir fulan tertentu atau sikapnya kepada ahli bid'ah tertentu, mesti kita faham berdasarkan kaedah yang kita dah sebutkan ini supaya kita tidak salah faham lalu kita menisbahkan kepada mereka manhaj yang bukan manhaj mereka. Ini penting. Kemudian kita nak ambil muqaddimat asasiyah fil khilaf.
Mukaddimah asas berkenaan dengan khilaf. Khilaf ni apa? Percanggahan, perselisihan pendapat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan khilaf ini sebagai qadiyah hatmiyatul wuqu'. Mesti tidak akan berlaku khilaf dalam kalangan manusia. Mesti ada. Allah Ta'ala sengaja turunkan dalam Al-Quran, datangkan nas-nas hadis Nabi SAW, perkara-perkara yang tidak jelas, yang memerlukan kepada ijtihad dan terdedah kepada perbezaan kefahaman. Bukan, memang sengaja Tuhan datangkan nas yang macam itu dalam Quran dan Sunnah. Memang akan berlaku khilaf, beza pandangan. Sedangkan masa Nabi SAW hidup pun khilaf berlaku dalam kalangan sahabat. Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya masa nak pergi perang dengan Bani Quraizah lepas daripada perang Ahzab, Nabi kata la tusalluna al-asra illa fi Bani Quraizah. La tusallu al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Jadi masa mereka bertolak daripada kota Madinah nak pergi ke perkampungan Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah, waktu asar masuk tengah jalan, berlaku khilaf. Berlaku dua pahaman dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Satu faham kata makna Nabi ni ialah kita kena cepat-cepat sampai. Makna la tusallu al-asra illa fi Bani Quraizah, yakni kita kena bergerak pantas supaya bila masuk asar tu kita sampai dah di Bani Quraizah. Tapi memandangkan kita dah bergerak cepat pun asar dah masuk, memang sebab dah dekat dengan waktu asar, ya, kita sembahyang je lah. Takkan nak tunggu habis waktu. Sebab kemungkinan kalau kita sampai di Bani Quraizah mungkin dah lepas waktu ikhtiar. Matahari dah kuning. Kan? Waktu asar ni mesti salat ketika matahari cerah. Matahari masih lagi cerah. Kalau matahari dah kuning tu, tu dah nak habis waktu ikhtiar. Kan? Jadi, sahabat yang lain pula faham kata, ini kes special case, dia berkata Nabi kata jangan semayang melainkan di Bani Quraizah. Maka kita takkan semayang melainkan kita sampai di Bani Quraizah walaupun matahari terbenam, dia berkata. Kita takkan semayang. Pasal Nabi dah kata. Dan Nabi tengok dan Nabi tak cela mana-mana pihak. Subhanallah. Kalau ini berlaku di depan Nabi SAW, Nabi iqrar ijtihad dan perbezaan pandangan. Ya. Takkan kita hari ni hidup, Nabi dah wafat berapa lama dah, wahyu dah terputus, tiba-tiba kita nak paksa orang untuk ikut satu pandangan sahaja. Tengok Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, bila khalifah kata nak ambil kitab Muwatta, dia jadikan undang-undang rasmi supaya semua ikut mazhab dia saja. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Kan? Subhanallah. Tengok Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika dia jadi mufti Saudi, di zaman dia lah pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, ulama-ulama yang bukan daripada aliran Salafi ni duduk di Saudi. Dan mereka ni ada kepakaran dalam ilmu yang pelbagai, mereka diberikan ruang untuk mengajak. Syekh Muhammad Ghazali, ya, masa tu Yusuf Al-Qaradawi pun, bahkan masa Ibn Baz jadi mufti dan dia juga adalah ketua Rabitah Alam Islami, dilantik Qaradawi dalam majlis fatwa Rabitah Alam Islami. Ya. Sedangkan Ibn Baz ni dia zaman dia bukan macam zaman ulama Saudi sekarang yang agak terikat dengan kerajaan. Zaman tu ulama very bebas. Bahkan Ibn Baz tu dah boleh kata bertaraf menteri, tak ada kacau. Dia direct dengan raja. Kan? Jadi kalau kita nak tengok macam itu punya keadaan, tu pun dia begitu tasamuh
toleransi dengan pandangan-pandangan yang berbeza dalam isu-isu fiqh yang keras. Ya. Bahkan kita boleh baca dalam fatwa Lajnah Daimah soalan yang datang daripada sekumpulan orang Islam daripada Thailand berkenaan dengan kenduri arwah sehingga berlaku pulau memulau kerana isu kenduri arwah yang tak mau buat dengan yang nak buat. Apa yang Lajnah Daimah jawab dalam fatwa mereka? Dia kata, ini adalah khilaf dalam isu fiqh yang tidak boleh menyebabkan sampai pulau memulau. Subhanallahil azim. Ya, subhanallahil azim. Nak cerita kata khilaf ni mesti berlaku. Dan bila kita berpegang dengan pendapat yang sahih, kita mesti ikhlas, mesti minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah tunjukkan kepada kita qaul yang sahih. Tapi dalam masa yang sama, macam yang ditegaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, slogan kita daripada awal program ini sampai habis dan selama-lamanya yang dulu unit kajian ilmiah Hasan Ta'lim telah angkat isu ini semasa kita masih wujud dulu, ya, bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah ni syiar dia ialah a'lamuhum bil haqq arhamuhum bil khalq. Yang paling tahu tentang kebenaran tetapi paling rahmat kepada makhluk. Tidak boleh berpisah. Guru kami Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili hafizahullah pesan dua perkara yang mesti ada pada pelajar penuntut ilmu ini, mestilah ada at-tajarrudu lil haqq wal ihtiram lil ulama. Objektif dengan kebenaran betul, tetapi jangan sampai kita kuajak dengan ulama. Kena hormat ulama. Ini duk katalah ada golongan baru muncul sekarang ni di Facebook dan sebagainya. Mereka duk angkat slogan kita ni kena ikut yang benar walaupun ustaz kita salah gini. Tapi mereka tidak ada akhlak. Bukan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj ahli bid'ah wal dalalah. Disebabkan ustaz mereka tu pada pandangan mereka bukannya betul-betul salah pun. Depa yang kata salah, depa mengaji tak habis pun. Kan? Ngaji tak habis pun, ajrumiah pun tak habis. Kan? Tapi duk angkat slogan kata kita kena ikut yang hak, yang betul. Tapi aku ajak dengan ustaz-ustaz yang mengajak mereka ilmu, yang memperkenalkan mereka kepada ahli sunnah wal jamaah. Hanya kerana mereka ni ada ambil fatwa tempat lain, ya, daripada negeri lain atau negara lain yang tak selari dengan pandangan ustaz-ustaz ni, yang isu tu bukannya isu qat'i pun, ya, ataupun kerana mereka ambil fatwa daripada ulama lain yang memang isu tu memang ada khilaf ulama pun. Mereka ikut pandangan ulama yang pandangannya berbeza, ustaz-ustaz ni pula ikut pandangan ulama yang berbeza, maka mereka mentahzir sampai buat sikap kurang ajar. Sampai katanya sampai dah menyerang dan sebagainya, Allahul musta'an. Ini perangai yang sebenarnya termakan dengan bisikan talbis iblis. Nasallallahu al-afiyah. Balik kepada cerita kita ni, ialah khilaf ni mesti berlaku dalam kalangan manusia. Kerana dia adalah sunnatullahil kauniyah. Jadi mau tak mau kita mesti bersedia untuk menghadapinya. Sama ada dia khilaf yang Tuhan redha atau khilaf yang Tuhan tak redha. Itu akan ada dua jenis khilaf. Ya. Yang kedua, hakikat yang kedua yang kita mesti faham, mukaddimah yang kedua, ialah membantah. Ini di antara perkara yang orang awam tak faham juga. Membantah, mengkritik bukan bermakna hilang kasih sayang. Dalam perkara-perkara khilaf yang boleh diterima. Dia khilaf kita akan sebut ada dua jenis, khilaf sa'ir dan ghairu sa'ir. Khilaf yang mu'tabar dan tidak mu'tabar. Dalam khilaf yang mu'tabar, ya, bukan bermakna bila kita berkhilaf dalam perkara yang mu'tabar dan kita rad dan kita kritik dengan kritikan yang tajam dan pedas, maknanya kita ni dah habis bermusuh dengan kawan tu. Dah tak ada, bukan macam itu. Bukan macam tu. Tengok Syekh Albani rahimahullah dengan ulama-ulama lain. Ya, kalau orang baca kritikan
Syekh Tuwaijiri, Syekh bin Baz sendiri, baru ni Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, ke atas Syekh Albani, kritikan yang tajam yang sampai ke tahap mungkin menghukum fatwa atau pandangan Syekh Albani tadi sebagai bid'ah, dan Syekh Albani sendiri mempunyai kritikan yang tajam dan pedas kepada beberapa fatwa ulama-ulama Saudi yang sampai ke tahap dia menghukum pandangan ulama Saudi itu mungkin sebagai bid'ah. Bid'ah dhalalah, bukan bid'ah. Of course dia tak pegang ada bid'ah hasanah. Kalau dia sebut bid'ah dhalalah. Ya. Ya. Syekh Albani kata letak tangan lepas i'tidal, masa i'tidal atas dada, sedekap masa i'tidal ni bid'ah. Of course lah maksud bid'ah dia bid'ah dhalalah. Yang bin Baz pula kata ini adalah sunnah. Masa i'tidal sedekat tangan balik ni sunnah. Dalam mazhab Imam Ahmad benda ni harus. Nak buat boleh, tak buat boleh. Ya. Tapi adakah mereka bermusuhan? Tidak. Ya. Saling menghormati. Syekh Falah Mandika rahimahullah cerita macam mana masa berlaku rat antara Syekh Albani dengan Syekh Hamud Tuwaijiri. Rat memang pedas, memang dahsyat punya berlaku. Kan? Tapi bila Syekh Albani datang Saudi, Syekh Hamud Tuwaijiri buat kenduri. Jamu makan. Cancel semua kelas sebab nak layan Syekh Albani. Subhanallah. Syekh Abdullah Dawish rat Syekh Albani dalam silsilah sahihah, silsilah dhaifah. Ada satu ulama Saudi yang pakar dalam ilmu hadis juga. Dan memang silsilah sahihah dan dhaifah itu telah dirat oleh ulama lain. Di antaranya Syekh Abdullah Dawish ni yang masyhur. Syekh Albani hormat Syekh Abdullah Dawish. Bahkan dia mengaku Abdullah Dawish ni lebih ahfaz, lebih menghafal, lebih banyak hafalan daripada dia. Subhanallah. Nanti ini contoh moden yang kita bagi. Kalau kita nak cerita contoh yang zaman dulu-dulu, zaman salaf, saya cerita lah. Itu sampai lagi 10 siri pun takkan habis. Kuliah kita ni. Kan? Cuma kita bagi hak contoh zaman lah, hak moden. Dan kalau kita nak omel contoh Imam Abu Hanifah, ini masyhur sangat dah. Kan? Dah berbuih mulut dah cerita apa pasal ni. Kan? Dan kita kena faham juga khilaf ni dia ada dua jenis. Khilaf dia panggil khilaf tadad dan khilaf tanawwu'. Khilaf tadad ni khilaf. Memang tak boleh nak gabung. Tak boleh nak harmonikan. Dan dia panggil khilaf tanawwu'. Khilaf kepelbagaian yang hakikatnya bukan khilaf. Nampak macam khilaf tapi tak khilaf. Ya. Di antara contohnya ialah tanawwu'ul ibarah ma'attihadil madmun. Pelbagai ayat, cara cakap, ungkapan tapi makna sama. Ini banyak berlaku dalam tafsir. Kan? Kadang-kadang Ibnu Jarir At-Tabari sebut, dalam tafsiran ayat ni ada 3 perkataan, 3 qaul. Ibnu Jarir At-Tabari dia meraihkan ibarat. Ibarat berbeza, dia hikayat khilaf. Khilaf tanawwu'. Lepas tu bila kita pergi kepada Ibnu Katsir akan jamakkan qaul ni sekali. Daripada tadi Ibnu Jarir Tabari sebut 3 atau 4, tinggal 2 atau mungkin tidak ada khilaf terus. Di sisi Ibnu Katsir. Pasal apa? Pasal hak Ibnu Jarir kira khilaf tu ialah khilaf tanawwu'. Beza cara cakap saja tapi makna sama. Kan? Contoh lagi, jikalau 2 fatwa itu kembali kepada orang yang sama dan dia telah tarajuk, macam maknanya macam Imam Syafi'i lah, kan dia ada 2 qaul, satu qaul dia telah tarajuk, dia telah tarik balik, maka kita kata tak ada lagi khilaf, dah tarik balik. Demikian juga khilaf pada mentakbirkan makna yang dikehendaki dalam keadaan yang maklum itu satu, tapi sebut
sifat yang berbeza. Macam kalau orang Arab tanya, ni binatang, depan dia ada binatang, namanya singa. Ini apa? Asadun. Yang seorang lagi jawab qaswarah. Yang seorang lagi jawab singa ada 100 nama dalam bahasa Arab, 100 sifat, 100 nama. Kan? Adakah dia berbeza? Tidak berbeza, sama. Demikian juga kepelbagaian sirah dan tata cara yang datang daripada syarak, seperti kepelbagaian qiraat. Qiraat berbeza tapi semuanya sahih, boleh baca. Orang yang baca ihdina siratal ladzina an'amta alaihim alaihimu, semua betul. Yang baca sirat, zirat, semua betul. Yang baca maliki yaumiddin, ya, mengikut kaedah-kaedah ilmu qiraat yang sahih. Ya. Bacaan-bacaan doa berzikir ketika rukuk, doa iftitah, ya, doa zikir ketika sujud, lafaz tahiyat. Ini adalah kepelbagaian yang orang boleh pilih. Mungkin certain mazhab dia favor lafaz tertentu berbanding lafaz yang lain. Bukan bermakna tak boleh. Bukan tak boleh tukar, boleh, tapi mazhab Syafi'i mungkin dia favor lafaz tertentu berbanding lafaz yang lain. Tapi bukan bermakna kalau kita baca lafaz yang lain salah, tak? Betul juga. Tata cara perbuatan pun sama. Ya. Seperti tata cara salat hari raya. Mazhab Hanafi beza dengan mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i. Ini adalah yang datang daripada salaf, daripada Nabi SAW. Ya, tata cara solat gerhana, ya, itu adalah perkara-perkara yang berbeza. Demikian juga kepelbagaian taklif dari segi hukum, dari sudut bergantungnya ia dengan mukallaf. Dan di sini ada dua keadaan, dia kata. Ada beberapa martabat. Yang pertama, dari segi perkara fardu dan wajib. Ada yang fardu ain. Ya. Dan dari sudut kita boleh melihat mungkin ada orang itu tidak digugurkan daripadanya kefarduan tertentu kerana tidak cukup syarat atau ada uzur. Memanglah dari sudut asalnya menghadap kiblat adalah wajib. Semua orang yang semayang kena menghadap kiblat. Tapi orang yang musafir, dia semayang sunat atas kenderaan dia tak wajib menghadap kiblat. Sebab syarak bagi keuzuran. So adakah di sini berlaku khilaf? Makan daging babi haram. Tapi orang yang dalam keadaan mudarat, dalam keadaan darurah, ada kelonggaran. Kan? Dan ada juga dari sudut fardu kifayah. Fardu kifayah ini lebih lagi lah, berbeza-beza. Dari segi keadaan, kemampuan. Ya. Demikian juga benda-benda yang sunat pun ada perbezaan. Ya, orang, sebab tu benda sunat itu sendiri diperbanyakkan dan dipelbagaikan supaya kita boleh buat mengikut mana yang kita selesa. Ada orang dia jenis kaki solat. Dia jenis buat solat sunat. Baguslah. Tapi dia hari Isnin, Khamis, dia kata saya antara dua. Kalau saya puasa, kira hari itu pakai sembahyang duha ke mana, rawatib ke mana. Tak larat, dia kata. Kan? Jadi kalau saya nak jaga solat-solat sunat saya ni, saya tak boleh puasa. Saya kena makan, minum. Kan? Kita kata silakan awak dengan solat sunat awak. Tidak rugi pun awak tak puasa Isnin Khamis. Kerana benda tu awak boleh tampung dengan solat-solat sunat. Ada orang ni pula dia kata, saya ni kan nak semayang sunat, tak dan sibuk. Tapi saya kalau puasa sunat boleh. Kalau saya tak puasa pun memang tak makan, dia kata, tak dan. Kan? Saya ni jenis kerja sibuk ni, saya puasa, dia kata. Senang. Alang-alang dah tak makan tu, baik kita tinggal kerana Allah Ta'ala daripada tinggal kerana kerja, dia kata. Dia fikir dia smart, IQ dia bijak. Dia kata saya ni sibuk, tengok selalu tiap-tiap hari terlepas lunch, dia kata. Selalu balik petang makan, dia kata. Kalau macam tu daripada saya tinggal lunch kerana kerja, baik saya tinggal lunch kerana Allah Ta'ala, saya niat puasa. Dia puasa tiap hari. Dia kata teruskan. Kan?
Jadi tidak ada khilaf di sini, kan? Macam orang tanya Nabi SAW, apakah amalan yang afdal? Nabi jawab beza-beza. Adakah khilaf? Tak. Beza pasal keadaan orang. Amalan tu afdal beza-beza mengikut orang. Ya. Baik. Di antara perkara yang mesti kita faham juga bahawa al-khilafu syarrun. Khilaf ni adalah tak elok. Adalah tak baik. Khilaf bukan matlamat. Dia benda yang berlaku, kita tak dapat nak elok. Khilaf ni macam sakit. Ya, kita bukan nak sakit. Tapi sakit ni manusia biasa mesti akan sakit. Kita nak sihat. Itu matlamat kita, itu tujuan kita. So tujuan kita bukan khilaf. Kita seboleh-bolehnya berusaha untuk mendapatkan titik temu dan satu padu. Ini juga kita kena faham. Bahawa khilaf bukan matlamat, bukan ghayah. Kita seboleh-bolehnya nak berbincang, nak cari perpaduan, kata sepakat. Kita tengok kitab Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd. Dia berusaha seboleh-bolehnya untuk menjelaskan kepada kita tang mana hak sebenarnya khilaf, tang mana sepakat. Hakikatnya ulama fiqh ni bila kita sebut bab khilaf mazhab ni dia banyak berbeza ke banyak bersepakat? Mazhab sebenarnya banyak berbeza ke banyak bersepakat? Jawapannya ialah dia sebenarnya banyak bersepakat daripada berbeza. Usul-usul isu-isu yang besar sepakat belaka. Ya. Dan kadang-kadang khilaf itu ialah khilaf pada situasi tertentu. Contoh paling famous yang bagi orang kat Malaysia ni. Bila dia ambil wuduk, dia sapu kat kepala, dia tepuk-tepuk dahi dia, ubun dia. Bila orang tanya pasal apa ambil wuduk buat macam tu? Dia kata mazhab Syafi'i, bohong. Nampak tak? Dia pun bohong. Mana ada mazhab Syafi'i ambil wuduk tepuk-tepuk dahi macam tu? Betul tak? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali, kalau duduk sebaris, 4 orang imam ni ambil wuduk sampai tang sapu kepala, kita akan tengok sama saja mereka. Tak tangan depan, tarik ke belakang, tarik ke depan. Pasal itu cara hak Nabi tunjuk. Itu cara yang sunnah. Khilaf dia ialah kalaulah ada satu orang mamat ni pemalas atau dia dalam keadaan kalut, waktu dah masuk nak habis, dia nak ambil wuduk cepat atau imam dah nak habis sembahyang. Jadi, apakah kadar minimum yang dia boleh sapu kepala dia? Tu maksud. Itu isu yang dibincangkan oleh ulama. Kan? Bukannya bukannya memang mazhab Syafi'i ni memang syiar dia ada tepuk-tepuk dahi. Bukan. Contoh Hana ambil isu yang baru ni berlaku bulan masa sembelih korban. Waktu sembelih korban tidak ada khilaf di kalangan ulama mazhab ialah lepas sembahyang Id. Lepas sembahyang Id. Ini asal. Orang masjid habis sembahyang raya, habis khutbah, barulah orang sembelih korban. Ini asal. Kalau dia buat macam ni, tak ada mazhab yang kata dia salah. Semua mazhab setuju. Sebab tu kita tak boleh bermudah-mudah dalam bagi fatwa kepada orang awam. Kita bagi fatwa lain daripada ini. Ini fatwa yang mu'tabar untuk semua mazhab. Sebab ini adalah nas hadis Nabi SAW. Cuma ulama fiqh bincang. Satu orang dia sakit. Ataupun dia tak pergi sembahyang raya. Tapi dia di rumah dia ada kambing nak sembelih korban. So, bila dia nak boleh sembelih korban? Di sini datanglah ulama Syafi'i kata sebenarnya yang betul-betul masuk waktu korban ni
ialah bila terbit matahari, yakni masuk waktu sembahyang hari raya, dan berlalu kadar yang mencukupi untuk sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah. Kalau berlalu tempoh itu, walaupun orang belum habis sembahyang, dia ni yang memang tak pergi sembahyang dah, pasal mungkin sebab sakit ke, uzur ke apa ke, dia boleh sembelih, tak perlu tunggu orang nak balik pada masjid. Pasal kawan ni dah perut dah lapar, dah sakit, tengok kambing amboi, duk nampak daging dah. Nak tunggu orang tu balik masjid pukul 9 baru nak boleh sembelih. Kan? Jadi itu maksud. Bukannya suka-suka hati kita nak cerita dekat orang, oh boleh sembelih kambing walaupun orang tak balik sembahyang lagi. Bukan macam itu cara dia. Seni dalam berfatwa tu penting. Sebab itu walaupun banyak orang pandai mengaji fiqh, tapi bukan semua orang boleh bagi fatwa. Kan? Sebab dia tak faham. Kita, matlamat kita ni nak suruh orang berkhilaf ke nak suruh orang bersatu padu? Bersatu padu. Kan? Bersepakat. Itu yang kita nak. Bukannya kita nak cerita pasal khilaf. Kan? Tapi khilaf ni adalah tausi'ah. Keluasan daripada Allah, tapi padanya ada khata' dan sawab. Jadi kita kata i'tiqad kita bahawa pada khilaf ulama' ni tak ada. Kita boleh kata semua ulama' betul, tak. Yang betul mesti satu saja, dia tak boleh banyak. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala sembunyikan yang betul tu tidak zahir sampai sudah. Sampai dah kiamat nanti baru tahu. Sebagai rahmat. Wasakata an asya'a rahmatan lakum. Nabi kata, dan Allah Ta'ala mendiamkan beberapa perkara, dia tak habaq dengan jelas hukumnya, sebagai rahmat bagi kamu. Kan? Rahmat bagi kamu. Jadi khilaf itu memang rahmat. Walaupun hadisnya tidak sahih. Ikhtilafu ummati rahmah. Itu tidak sahih hadisnya. Tapi dari segi makna memang khilaf ulama itu adalah rahmat bagi ummah. Rahmat bagi ummah. Khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang sa'ir. Ya. Dan di antara perkara yang mesti kita tahu juga ialah mencela khilaf bukan mesti maknanya mencela orang yang berkhilaf. Ini juga penting. Kita mencela khilaf, mungkin pandangan tu salah. Qaul tu tak mu'tabar. Memang salah, tak betul, bid'ah, walalah. Tapi bukan bermakna semua orang yang berpegang dengan pendapat itu dicela. Ya. Boleh jadi dia ada uzur. Boleh jadi dia tersilap, dia dah ijtihad. Ya. Boleh jadi dia ada amal-amal soleh yang lain yang menghapuskan dosa dan kesalahannya. Kan? Dan apatah lagi kalau khilaf itu adalah khilaf yang mu'tabar. Kalau khilaf tu khilaf yang mu'tabar, jadi kita kena bagi tahu khilaf ni ada dua. Yang pertama dia panggil al-khilafus sa'ir ataupun al-khilaful mu'tabar. Khilaf sa'ir yang boleh diterima, diizinkan, boleh diterima di sisi syarak untuk ia berlaku. Bukan bermakna bila kita kata khilaf ni sa'ir, mu'tabar, maknanya kita kata bolehlah mana-mana suka hatilah. Tak, bukan macam tu. Maknanya benda tu kita kena saling hormat menghormati. Aku ambil pendapat A, kau ambil pendapat B, kau ambil pendapat C, kau ambil pendapat D. Tak ada masalah. Kita tetap hidup harmoni. Itu maksud. Ya. Tapi orang yang ambil pendapat A, kerana dia yakin pendapat A adalah benar, dia kena stick to the pendapat itulah. Kalau khilaf tu khilaf yang kita panggil khilaf tadad, khilaf yang bercanggah dari segi zatnya. Jadi ada khilaf yang sa'ir. Apa dia khilaf sa'ir? Iaitulah
ma lam yukhalif nassan qat'iyan sarihan أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. Apa yang tidak menyelisihi nas qat'i yang jelas atau ijma' yang terdahulu yang qat'i atau qiyas yang jelas yang nyata. Ini berlaku dalam perkara yang nas tidak jelas, dan ini banyak berlaku dalam isu-isu fiqh dan berlaku juga dalam isu-isu yang kita panggil sebagai ilmu akidah. Bukan dalam akidah bukan tak ada akidah yang mu'tabar, ada. Sebab kata tak ada. Ya. Misalnya hak kita baru belajar semalam. Apa nama orang yang ambil diploma Yayasan Taklim. Masalah inna hadha la fi as-suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Musa. Suhuf Musa ni kitab Taurat ke atau kitab lain yang bukan Taurat yang diberi sebelum Taurat? Ini khilaf sair. Tidak ada nas qat'i. Ya, tidak ada nas qat'i. Dalam Al-Quran sebut jelas ada nabi nama Idris, ada nabi nama Ilyasa. Idris dengan Ilyasa. So memang ada nabi nama Idris, ada nabi nama Ilyasa. Adakah Idris dan Ilyasa ni nabi yang sama atau nabi yang berbeza? Khilaf sair, khilaf dalam akidah. Ya. Khilaf dalam akidah. Berlaku. Bukan tak berlaku. Zulkifli, nabi ke bukan nabi? Ya. Berlaku tak khilaf? Berlaku khilaf. Kedudukan Zulkifli. Kan? Adakah dia nabi? Khidir, nabi ke wali ke? Khadir, adakah dia nabi atau wali? Berlaku tak khilaf? Berlaku. Khilaf mu'tabar. Kan? Taib. Dalam fiqh pun banyak khilaf macam itu. Adakah sunat kita berqunut senantiasa ketika solat subuh? Atau tidak sunat, hanya sunat ketika berlakunya nazilah? Ini khilaf yang mu'tabar. Ulama Syafi'iyah ada hadis-hadis yang sahih yang mereka pegang yang menunjukkan bahawa qunut subuh ni memang mustamir ilal abad. Ya. Sebab khilaf memang berlaku daripada awal, daripada kedudukan hadis lagi. Tak boleh orang ramai kata, "Oi, tapi ustaz hadis tu dhaif." Hadis qunut subuh kata Nabi tidak tinggal qunut subuh sampai wafat, itu hadis dhaif. Dhaif pada pandangan sebahagian ulama. Ulama yang tak pegang dengan qunut subuh, dia kata dhaif lah. Ulama Syafi'i, adakah dia kata hadis dhaif? Tak. Bagi mereka hadis ini sahih. Ulama Syafi'i yang besar-besar, yang alim dalam ilmu ilal hadis macam Ad-Daraqutni dan sebagainya, mereka kata hadis ini sahih. Mereka ni semua huffaz, bukannya calang-calang anak dalam ilmu hadis. Kan? Tu kadang-kadang tak betul orang Salafi zaman dah, kadang-kadang bila dia belajar fiqh mazhab, lepas tu dia kata tapi pendapat ni lemah. Pasal apa? Dalil yang dipakai oleh mazhab ini hadisnya dhaif, dia dhaifkan oleh Syekh Albani. Memanglah kalau engkau dah pakai pendapat Syekh Albani, memanglah. Tapi adakah ulama Syafi'iyah ketika dia berpegang dengan pendapat tersebut, dengan hadis tersebut di sisinya dhaif? Of course tidak. Kan? Maknanya khilaf berlaku pada tasghir dan tad'if itu sendiri. Orang awam yang mengaji tak terang mana, ya, bukanlah kita nak mempelekeh, tapi memang hakikatnya macam itulah yang selalu jadi. Kan, pasal mereka ni orang yang malas nak fikir panjang. Dia kira nak tahu ustaz habaq mana hak yang saya nak buat kan. Jadi kalau kita cerita dalil panjang-panjang pun dia bukan boleh hadam. Kan? Jadi dia tak faham bahawa khilaf tu berlaku lebih daripada itu lagi. Kadang-kadang khilaf pada hadis yang sama tapi cara faham
cara istidlal, cara faham dalil pun ada banyak kaedah juga. Ya, bukan satu jalan sahaja. Dan ulama-ulama fiqh mazhab ni, mereka ni ada dalam kepala otak mereka bukannya 10, 100, 1000, 2000 dalil. Ratus ribu dalil ada dalam kepala mereka. Benda yang kita tak rasa muskilah, mereka rasa muskilah. Pasal mereka duk hafal tu banyak hadis. Kita baca satu hadis ni memang kita rasa jelas dah. Jelas dah. Dia boleh kata, masalah ni jelas dah, ada hadis. Awaklah ulama duk khilaf lagi. Tu dia. Jelas lah pasal kau bodoh. Bukan jelas sebab kau pandai. Pasal kau tak ngapai dalil banyak, dalil pun satu tu je tahu, memang kau rasa jelas. Ulama tu dia pun hafal hadis, dalil, lepas tu nas Al-Quran lagi. Ya. Kefahaman macam mana. Fatwa sahabat lagi. Ya. Takkan sahabat, tapi sahabat ni sahabat besar, dia bagi fatwa tak sama dengan hadis ni. Takkanlah kita mungkin tak rasa muskilah, tapi ulama bagi dia pun muskil. Bukan senang-senang kita nak boleh tuduh sahabat tak tahu. Tak boleh. Di antara kelemahan orang awam, ya, dia pun terlalu mudah buat kesimpulan ulama tak tahu. Ulama tak tahu ni ihtimal yang last sekali yang kita kena letak di ujung kali. Setelah kita cek habis, bukan senang-senang kita nak pergi kata yalah Imam Syafi'i tak jumpa dalil ni. Tu dia tak tahu. Imam Syafi'i tak jumpa, hang jumpa. Banyak cantik. Kan? Moyang hang pun Tuhan tak cipta lagi masa tu. Imam Syafi'i dah mengapai kitab Muwatta' dah. Kan? Tiba-tiba hang baru mai zaman dah, kita jumpa dalil, Imam Syafi'i tak jumpa dalil. Banyak cantik. Kan? Ini pun masalah juga. Tengok ni soalan dia kata apa. Bila pakai serban, mereka cuit jambul. Lalu usap atas serban. Mereka ambil dalil tu boleh cuit jambul. Memanglah, itulah dalilnya. Dan kita dah ajak dah pun dalam kelas. Tapi kita cerita bab lain. Tapi dia main soalan ni bab lain. Itu kata masalah juga. Ustaz cakap cerita lain, dia main bawa isu lain. Kan? Ni pun satu isu juga. Kan? Kegagalan untuk memahami. Untuk menyambungkan isu. Kan? Memanglah isunya khilaf itu khilaf mu'tabar. Siapa kata mazhab Syafi'i kena sapu semua kepala? Memang tak kena. Tak wajib. Tapi sunat. Baru belajar pun kena kelas hari Sabtu. Kan? Kita dah hamak lah dalil-dalil dia. Mazhab Syafi'i bila dia kata hanya wajib sapu sebahagian kepala sahaja. Ada dalil tak? Dalil mereka sangat kuat. Sahih. Cuma cara mereka faham dalil tu tak sama dengan Hanabilah faham dalil tu. Hanabilah faham lagu lain, Syafi'i faham lagu lain. Kan? Hanabilah hak kata sapu kepala, semua wajib sapu kepala semua pun, dia pakai hadis ni juga, hadis cuit jambul ni juga. Tapi Hanabilah punya faham lagu lain. Hanabilah faham kalau tak sapu, kalaulah sapu semua kepala tu tak wajib, tak ada Nabi nak sambung sapu atas serban dia kata. Cara faham beza. Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i, faham tak sama macam Imam Syafi'i faham. Pasal mereka ni imam, kita ni bunguk. Memanglah. Kan? Sebab tu kita tak boleh nak faham macam mereka faham. Mereka ada istishkal. Waktu ulama kata al-istishkalu ilmun. Rasa muskil dengan satu isu tu sendiri dah ilmu. Menandakan dia ada ilmu. Tak? Kita seronok-seronok je perasan kita geng sunnah. Kita ikut sunnah. Kita fake sunnah. Geng-geng tu tak sunnah, dia apa geng mazhabi, mazhab. Boleh perasan enggak kan? Sejak bila tak ikut mazhab tu sunnah? Kan? Sahabat pun ada mazhab, tiba-tiba kita pandai-pandai tak ada mazhab. Pelik betul. Ya.
Sebab tu dalam perkara yang khilaf yang sair ini, maka hakikatnya ianya adalah perkara yang diizinkan syarak dan Allah redai untuk dia berlaku dari segi kauninya dan syar'inya. Maka kita tak boleh nak menyesatkan orang yang tak sehaluan dengan kita dalam perkara-perkara yang kita kata tadi, perkara yang dhanniyat, perkara yang tidak menyelisihi nas yang qat'i atau ijma' yang qadim atau qiyas yang jali. Selama mana tidak menyelisihi tiga perkara ni, maka adab kita terhadap isu ni adalah hendaklah kita husnuzan, elok sangka dengan pihak yang menyelisihi. Ya. Dan harus bagi ulama tidak ada masalah untuk mereka berbahas, berdebat dan berbincang sama mereka dalam masalah ini. Dan mereka boleh saling tulis rad sama-sama mereka pun, walaupun ianya adalah khilaf sair, tapi tetap mereka boleh berdebat. Apa Imam Syafi'i berdebat sampai tercabut butang-butang maju dalam isu-isu fiqh. Ya, kerana tujuannya nak cari yang benar. Ya. Dan tak boleh kita nak minta orang tinggalkan pandangan dan pendapat dia semata-mata nak ikut pendapat kita. Tak boleh. Setiap orang berhak untuk beramal pada peribadinya dengan pendapat yang dia rasa paling tepat dengan dalil. Jadi kita tak boleh paksa orang yang tak mau kunut subuh untuk kunut subuh. Dan orang yang nak kunut subuh tak boleh paksa. Dan tidak boleh dipaksa untuk dia tinggal kunut subuh hanya kerana kita pandangan tak ada kunut. Tak boleh. Tak boleh paksa. Kan? Khilaf yang kedua ialah khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf ghairus sa'ir. Yang tidak mu'tabar. Ya. Dan inilah khilaf yang dicela. Khilaf itu dan ahlinya. Dan khilaf yang tidak mu'tabar ni, yang pertama ialah khilaf itu sendiri tidak mu'tabar, tidak diambil kira. Iaitulah ma yukhalifu nassan qat'iyan sarihah, yang menyelisihi nas Al-Quran atau sunnah yang qat'i yang sarih, atau ijma'an qadima atau qiyasan jaliyah, atau yang menyelisihi nas ijma' yang qadim atau nas yang jali. Ya. Contohlah tiba-tiba ada orang kata ada pendapat yang membenarkan kahwin lebih daripada 4. Kita kata yang ni tak boleh pakai. Ada pendapat yang membenarkan riba al-fadlu. Dia kata la riba illa fin nasi'ah. Dalam hadis kata la riba illa fin nasi'ah. Dia tak mau pakai hadis riba al-fadl. Dan dia ambil pendapat ulama-ulama terdahulu. Beberapa orang ulama. Yang ni kita panggil pandangan ulama yang menyelisihi dalam khilaf yang tidak mu'tabar ni, namanya ialah qaulun syadz. Pandangan ganjil. Yang ini tidak boleh diambil kira. Bahkan diingkari orang yang bertaklid dengan qaul ni. Bahkan mesti dicegah. Kerana ianya adalah qaul yang jelas bertentangan dengan dalil. Ya. Dan pun begitu, tidak semestinya orang yang menyelisihi, ulama yang keluarkan fatwa qaul syadz ni automatik dicela dan berdosa. Belum tentu juga. Boleh jadi tak sampai padanya dalil, ya, ataupun dia ijtihad dan tersalah, ya. Tetapi untuk orang bertaklid kepada qaul ini mesti dicegah dan dilarang dan diingkari. Bahkan dia adalah perkara mungkar. Macam pandangan Imam Abi Hanifah bahawa iman bukan dari amalan bukan daripada iman. Ini qaul mungkar, bid'ah. Dan mesti dicegah dan ditahzir orang daripada akidah murji'atul fuqaha. Tapi tak bermakna ulama-ulama murji'atul fuqaha ni adalah ahli bid'ah yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak semestinya. Bahkan boleh jadi mereka adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, khilaf yang dicela ialah khilaf
yang pada asalnya muktabar, tetapi dicela kerana sikap orang yang berkhilaf. Macam tadi, disebabkan ada geng yang nak kunut, tak mau kunut, jadi pecah, buat 2 jemaah dalam satu masjid masalahnya, atau bergaduh sampai cekik-mencekik. Yang ini jadi dicela orang yang berkhilaf, walaupun khilaf tak dicela, tapi orang yang berkhilaf itu dicela. Dicela kerana apa? Kerana berlaku padanya al-baghyu, melampau batas. Sepatutnya masing-masing kena respect dan hormat. Atau membawa sampai perpecahan, sampai tak mau semayang dengan imam ni, buat jemaah asing. Macam yang berlaku dulu di Masjidil Haram. Sampai jadi 4 jemaah serentak semayang, 4 mazhab. Yang ni dicela. Dicela. Tak pernah berlaku dalam kalangan ulama-ulama mazhab mereka semayang di belakang geng mazhab mereka, tak pernah. Berkurun-kurun mazhab berwujud ni, ya. Syafi'i semayang belakang Hanafi, Hanafi semayang belakang Maliki, Maliki semayang belakang Hambali. Tak ada beza. Walaupun ada khilaf. Ya. Memanglah dibincangkan dalam kalangan ulama, kalau nampak seorang Hanafi, selepas dia mengambil wuduk, dia pegang bini dia, boleh tak orang Syafi'i berimam dengan dia? Dalam situasi ini sahaja. Sebab pada pandangan Syafi'i, wuduk imam dia dah batal. Tapi orang yang tak tahu imam tu pegang bini dia, kita tak perlu heboh, tak perlu cerita. Lepas semayang lah. Engkau seorang yang nampak, ya, engkau tak payahlah semayang belakang dia. Kalau kau nampak lah. Tapi persoalan macam mana kau nampak dia pegang bini dia? Kau masuk dalam rumah dia ke apa? Itu soalan. Kan? Itu satu pandangan. Tu pun tak semua ulama setuju. Ada ulama yang kata tetap boleh semayang di belakang dia. Sebab kalau kita tahu memang dia Hanafi dan itu ijtihad dia, itu qaul yang dia taklid, tak ada masalah. Sebab wuduk tidak batal pada pandangan dia. Kan? Dan engkau pun tahu kata wuduknya tidak batal di sisi dia. So, selesai. Bayang datang. Sampai begitu sekali. So, kalau sampai bawa kepada perpecahan, bawa kepada pertelingkahan, walaupun dia pada asalnya adalah khilaf yang sair, tapi dia menjadi dicela pada sikap perpecahan dan pertelagahan dan pertelingkahan itu. Bukannya pada khilaf itu sendiri. So inilah muqaddimah yang kita ambil berkenaan dengan khilaf. Dan insya-Allah pada siri yang terakhir nanti kita akan ambil isu-isu penutupnya, iaitulah apakah sikap kita terhadap khilaf yang tidak muktabar. Ini ya khilaf yang kita nak ambil kira. Khilaf yang muktabar tadi kita dah sebut. Yang isu yang paling besar ialah macam mana kita nak bermuamalah dengan golongan yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah atau yang bertelagah sesama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri yang khilaf tu mungkin tidak muktabar. Berlaku tak? Berlaku. Jadi macam mana sikap yang sepatutnya yang kita kena ada, ini kita akan sambung pada siri yang terakhir nanti biiznillah taala pada hujung bulan ni, 31 hari bulan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.